Salam sejahtera kepada Sir Firdaus. Kami dari kumpulan 3 dan kumpulan 7 akan membentangkan conduct topographic surveying by using single point positioning method, iaitu absolute positioning to collect features data menggunakan Garmin handheld GNSS receiver. Saya akan memperkenalkan dahulu ahli kumpulan 3, iaitu Muhammad Mirza bin Muhammad Ali, Muhammad Daniel bin Nazrin, Nur Fatihi bin Murjih, Azman bin Zalani, Ari Nasmi bin Musli. Kumpulan 7, James Ritchie anak Roger, Florence Parada anak Michael, Mirina Long anak Ungkai, Daniel Lee anak Jamet, Zachary Ryan, Vincent. So, untuk single point positioning method, Garmin handheld GNSS receiver. First, kita kena onkan alat. Kemudian kita perlu set up alat sebelum kita mula mengumpul data. Kita perlu set upkan untuk sistem, units, position, format, routine dan tracks. Kemudian kita perlu semak juga berapa bilangan satelit semasa di angkasa. Dan kita perlu semak ketepatan data GPS sebelum kita memulakan pengukuran. Selamat sejahtera, hari ini saya akan menerangkan tentang sambungan prosedur asas penggunaan handheld Garmin. Okey, nombor 5, terdapat dua jenis data yang boleh dikumpul menggunakan handheld ini. Yang pertama adalah mark waypoint untuk merekod data berbentuk poin ataupun titik seperti pokok, tiang pagar, tiang telefon, tempat, bucu bangunan, signboard dan lain-lain lagi. Yang kedua adalah track manager untuk merekod data berbentuk poligon, garisan dan had kawasan seperti perimeter laut tanah, perimeter kawasan tanaman, jalan-jalan ladang, kolam dan sebagainya. Data dapat digunakan untuk mengira luas secara kasar. Okey, untuk yang keenam, menggunakan fungsi mark untuk merekodkan data bentuk poin. Ini adalah gambaran dia. Ini adalah pertama, lepas tu pergi sini, lepas tu kat sini. Yang ketujuh adalah menggunakan fungsi track manager untuk merekod data bentuk poligon, garisan dan had kawasan. Okay, ini adalah sebelum melalui kawasan yang hendak diukur, tekan track manager, lepas tu current track, lepas tu yang dekat sini, there is no current track or like to turn tracking on, kita tekan yes. Okay, ini adalah selepas melalui kawasan yang hendak diukur, dekat current track ni, kita tekan save track, lepas tu enter name dan dekat current track save ni kita klik no. Okay, untuk yang kat sini ini adalah yang sudah direkod dan kita tekan view map sebagai semakan untuk pastikan data direkod mengikut kehendak projek. Lepas tu tekan track. Yang last sekali adalah tekan do not record ni. Pastikan track log di set kepada do not record selepas menggunakan fungsi track manager. Okay, sekian, terima kasih. Untuk Garmin GNSS, ini merupakan alat untuk Garmin, iaitu kalau boleh merujuk kepada gambar yang tertera. Untuk terdapat banyak nama Garmin ini, tetapi yang paling popular adalah Garmin. Dan harga dia juga bergantung kepada spesifikasi kehendak pembeli. Makin mahal suatu alat, makin bagus untuk digunakan. Saya Arif Nazmi, 05 DGU 19F 1016. Saya akan menerangkan tentang software yang digunakan. Pertama sekali adalah software MapSource. MapSource software digunakan untuk memuat turun data dari Garmin GPS Map 64S. Kemudian ia akan digunakan untuk memproses data seperti menginput dan mengedit data sehingga selesai. Software ini sangat penting untuk pengolahan data dengan lebih lanjut. Kedua, kita memerlukan AutoCAD software. AutoCAD software digunakan untuk menghasilkan pelan topografi dari data-data survey yang tersedia seperti melukis traverse, plan dan map. Saya, Nur Fatihi bin Murjih, ingin menerangkan mengenai positioning method. Untuk single positioning method, ia tidak memerlukan datum, tidak seperti relative positioning RTK network yang memerlukan datum. Single point positioning ini juga tidak accurate berbanding kalau menggunakan relative positioning.
Untuk pengetahuan semua, handheld GPS boleh dipegang dan dibawa menggunakan tangan. Kedua, ketepatan alat handheld GPS adalah dalam lingkungan 5 hingga ke 10 meter. Dan yang terakhir, digunakan untuk kerja-kerja ukur yang tidak memerlukan ketepatan yang tinggi. Kegunaan alat handheld GPS. Pertama, mencari lokasi atau kedudukan. Kedua, pengiraan keluasan. Ketiga, pemetaan butiran. Keempat, penunjuk arah. Kelima, mencari laluan terdekat. Keenam, memberikan nilai ketinggian. Accuracy and coordination of Garmin handheld. How accurate is handheld GPS? The GPS location accuracy of Garmin handheld is around 3 meters. That is 10 feet, 95% of the time. This means at any given time, your handheld will save your location within 3 meters of your actual location, approximately 3 meters. Commercial grade handheld GPS units are able to obtain coordinates with a horizontal accuracy of approximately 3 meters if the unit can receive a wide area augmentation system (WAAS) signal, otherwise the accuracy is approximately 10 meters. Today, GPS receivers are extremely accurate thanks to their panel's multi-channel design. Certain atmospheric factor and the source, tall buildings, dense populated areas, etc., of error can affect the accuracy of GPS receiver. Garmin GPS receiver are accurate within 15 meters to 49 feet. 95% of the time, generally users will see accuracy within 5 to 10 meters and under normal condition. GPS drift and environmental factors. What is GPS drift? Consumer-grade GPS receivers, such as the ones Garmin makes, are 100% accurate. GPS drift is, in the most practical sense, is the difference between the actual location and the location recorded by a GPS receiver. GPS location accuracy of Garmin handheld is around 3 meters or 10 feet. 90% of the time, this means at any given time, your handheld will save your location within 3 meters of your actual location. If your handheld is recording a location every second and you do not pause an activity while standing still, your handheld can record up to 180 meters in just 1 minute. When in an area with degraded GPS signal, your handheld can record even more distance while stop. The distance recorded while standing still is a representation of GPS drift. Environmental factors. Any outside influence on the accuracy of your Garmin handheld is an environmental factor and can cause degraded GPS signal. Environmental factor can range from using GPS downtown in a major city with tall buildings to try to record a hike under dense tree canopy. Using your handheld to record GPS in those types of environments block the handheld ability to directly receive GPS signals. This is the example. The image below shown a hiker that stopped for a short amount of time without pausing the activity or powering their devices off. You can see that the handheld continued to record track points while they were stopped. This added some additional distance to their hiking activity. So as you can see, there are the scribble in the middle of the picture. That is the distance when you do not turn off your uh, device off, so it will as I did say, uh, your handheld can record up to 100 to 80 meters in just 1 minute if you do not turn off the GPS. This is example number 2. The picture below, that handled the handheld was recording an activity in area unknown as an urban canyon, where canyon caused degraded signal due to poor visibility of the horizon and GPS signal refraction caused by windows on taller buildings. When the signal is very degraded, the GPS accuracy of your handheld
goes down and track of your activity may not show anywhere near actual path you took. As you can see, the picture is not accurate. Yeah, that's all. Thank you. Saya James Richie Roger. Saya akan bentangkan cara muat turun data dari Garmin Handheld GNSS Receiver melalui perisian Maxsource. Ini adalah paparan muka Maxsource. Prosedur muat turun data menggunakan Maxsource. Kita tekan butang di atas ni, iaitu Receive from Device. Tekan bahagian Transfer. Tekan Receive from Device. Lepas tu kita tekan Find Device. Cari nama device iaitu GPS Map 64S. Dekat bahagian kotak kecil What to Receive, kita tik untuk waypoints dan track. Tekan Receive. Transfer pun telah berjaya. Ini bagi data yang tidak berjaya di download dengan Maxsource. Ini cara dia. Kita cari mana-mana folder lain untuk kita copy paste seperti yang kita lihat di carta alil ini. Data yang telah dimuat turun kita boleh tengok di bahagian sini, iaitu tadi waypoints dan track. Cara kita nak masukkan dua file data ini tadi ke dalam sini, dekat bahagian show data kita drag saja pergi sini, seretkan sahaja. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, untuk method AutoCAD editing method for single point positioning juga. Lepas tu saya buat sama-sama. Saya ambil image gambaran daripada Google Earth, kawasan poli. Saya ambil sisek dan perpustakaan library. Save image, save, masuk ke AutoCAD, insert. Saya just lukis mengikut bentuk bangunan. Saya masukkan elemen-elemen yang penting, detail dia, pokok, longkang, jalan, termasuklah tempat parking, buat frame, agent, tajuk dan sebagainya. Assalamualaikum, saya Muhammad Mirza bin Muhammad Ali, nombor pendaftaran 05 DGU 19F1013. Saya akan membuat bagaimana untuk membuat pelan topografi menggunakan software AutoCAD. Ini adalah pelan topografi yang telah saya hasilkan. Pertama sekali yang perlu kita buat adalah pelan topografi yang perlu kita buat adalah detail-detail yang kita ambil daripada kerja amali yang kita buat. Pertama, perlulah mendapat data-data yang kerja amali yang kita buat daripada kerja lapangan. Ini adalah data-data kosong yang belum ada garisan jalan ataupun bentuk bangunan. Yang ada sini hanyalah jalan dan titik-titik dan juga ada layer-layer ketinggian bagi setiap titik tersebut. Point, tempat point lah. Okay. Pertama sekali kita akan buat satu line baru. Okey, line baru. Bagi untuk membuat jalan, saya akan menggunakan jalan. Baiklah. Dan saya akan memilih warna merah bagi jalan supaya senang untuk dinampak. Okey. Kita boleh menggunakan line ataupun polyline bagi menyambung setiap titik-titik kod tersebut. Pastikan kod yang kita sambung adalah kod yang sama, tidak boleh menyambung kod bagi kod yang lain. Contohnya jalan, kod jalan sahaja. Okey. Yang hanya kita cantum adalah titik-titik yang ini saja, bukannya bahagian kod tu. Titik sambung sehinggalah seterusnya, sehinggalah
habis kos yang kita sambung. Ini adalah contoh. Jadi ini adalah contoh untuk jalan raya. Sambung dan buat dan seterusnya sehinggalah dia akan menjadi jalan ini dan juga bangunan dan pelbagai detail yang kita sambung. Okay. Plan topografi yang perlu ada dalam plan topografi adalah mesti ada adalah grid, arah mata angin, detail plan topo, legend ataupun petunjuk, nota sekiranya ingin apa-apa nota yang perlu diletak, lepas tu tajuk, skala, nama dan apa-apa maklumat penting bagi plan topografi. Okay. Pertama sekali saya akan membuat frame bagi plan topografi. Untuk pengetahuan anda, drawing tidak perlu, jangan dialih ataupun diubah skala dia, kerana setiap poin ini adalah koordinat yang sebenar yang kita ambil daripada kerja amali. Okay. Yang hanya atau scale adalah frame bagi lukisan ini dia. Okay. Pertama sekali saya akan membuat lukisan frame untuk lukisan ini. Saya akan menggunakan saiz kertas A3 iaitu 0.40 0.07. Ini adalah saiz sebenar A3. Okey, sekarang yang kita perlu adalah scalekan saiz ini untuk memuatkan bagi lukisan ini. Contohnya saya akan bagi scale. Saya anggap-anggap untuk dapat memuatkan bagi setiap maklumat yang boleh diletak dalam frame ini. Saya anggap dalam 1/700 lah ikut yang ini. Okay, 1/700. Kita akan letak 700. Okay. Dan kita akan move saja letak sini seperti ini. Kita akan movekan yang ini. Setelah kita move, kita letaklah di mana yang kita rasa okey bagi dapat memuatkan setiap maklumat penting yang kita perlu letak. Okay, seperti ini. Saya letak frame saya macam ini bagi portrait. Okay. Saya letak sini dan ini adalah maklumat bagi lukisan yang dibuat dan maklumat daripada kerja amali yang dibuatlah, dan ini adalah hasil lukisan dia. Okey, sekian situ saja. Alright, terima kasih. Saya Hazil Azman Wizan ini akan membentangkan topography plan from single point positioning method. Handheld GNSS boleh dipegang dan dibawa menggunakan tangan. Ketepatan alat handheld GNSS adalah dalam lingkungan 5 hingga 10 meter. Digunakan untuk kerja-kerja ukur yang tidak memerlukan ketepatan yang tinggi. Kegunaan alat handheld GNSS adalah mencari lokasi atau kedudukan, mengira keluasan pemetaan butiran, penunjukkan arah, mencari laluan terdekat serta memberi nilai ketinggian.